Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmin wastamil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada pagi ini kita berjumpa lagi di dalam tazkirah pagi yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara MDN. Pada pagi yang berbahagia ini kita ingin membincangkan sebuah tajuk yang penting yang dinamakan sebagai lari menuju Allah ataupun lari kepada Allah. Ini adalah sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah." Larilah kepada Allah, larilah kepada Allah. Ya. Apabila kita maksudkan dengan lari kepada Allah, apakah yang dimaksudkan dengan lari kepada Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita perlu lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu saya ingin berkongsi sebuah lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai insan, sesungguhnya engkau berada dalam susah payah di dunia ini, kita penuh dengan susah payah. Innaka kadihun ila rabbik. Susah payah ini membawa kita kepada apa? Kepada siapa? Kadihun ila rabbik. Susah payah yang kamu alami di atas dunia ini membawa kamu kepada Allah. Dan apa sahaja hiruk pikuk kehidupan kita di atas dunia ini, kita akan berakhir dengan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ila rabbik famulaqih, kadhan famulaqih. Dan pasti kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Bermakna kehidupan kita di atas dunia ini ia sebagai suatu lintasan, dan kita sedang merentas kehidupan dunia, dan kehidupan kita tidak berakhir di sini kerana kita semua menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua bakal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan disoal oleh Allah, kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dijadikan sebagai orang yang accountable terhadap apa yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Maka jika kesedaran accountability itu muncul lewat, dan na'udzubillahi min dzalik, jika ia hanya sedar ketika di hari akhirat bahawa dia sebenarnya beraccountability, yakni dia bertanggungjawab penuh terhadap apa yang dilakukan di atas dunia ini, maka ianya sesuatu yang sangat merugikan dia, sesuatu yang sangat malang. Kesedaran
bahawa kita adalah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pikulkan dengan amanah. Kenapa Allah pikulkan kita dengan amanah? Kerana kitalah yang memilih untuk datang ke atas dunia ini. Ya, kita memilih. Bila kita pilih, ketika kita di alam roh, ketika saya dan tuan-tuan berada di alam roh, kita dapat memilih untuk meniti makam yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala menawarkan kepada kita suatu tawaran promotion, tetapi ia datang bersama dengan amanah, yang mana di dalam amanah itu ada ujian, ada cabaran, dugaan yang Allah Taala beri untuk dalam kita menyempurnakan amanah tersebut. Dan amanah itu adalah amanah agama. Bagaimana kita menjaga agama kita di dunia ini. Bagaimana kita menyempurnakan makna agama itu dalam diri kita. Bagaimana diri kita itu berada di atas landasan agama yang sempurna. Itu semua adalah amanah. Dan bagaimana di sebalik segala ujian yang datang di dunia ini, segala onak dan duri dan pancaroba kehidupan kita, ianya tidak mengganggu di dalam rangka penyempurnaan agama dalam diri kita, dalam hidup kita. Ia tidak mengganggu supaya agama itu hidup dalam jiwa kita. Ya. Ada orang yang apabila dia jatuh miskin, maka jatuhnya keadaan kewangan dia sehingga jatuh sekali keadaan agama dia. Jatuh merudum rohani dia. Maka dia mendapat dua kerugian, dua kemalangan yang besar, dua musibah. Musibah yang pertama adalah yang terbesar, iaitu jatuhnya rohani dia. Agama dia jadi merudum. Yang kedua adalah musibah dunia dia. Jangan jadikan musibah di dunia ini berganda. Jadikan musibah ini sebagai kemenangan untuk orang-orang Islam. Jadikan segala ujian, cabaran dan dugaan, wanak dan duri pancaroba dunia ini, jangan jadikan ia sebagai musibah. Maka orang-orang Islam mempunyai pilihan, sama ada hendak membiarkan musibah yang menimpanya di dunia ini sebagai musibah semata-mata, ataupun ia menjadi sebagai sarana kebahagiaan. Ya, orang Islam dapat memilih supaya apa saja musibah. Kita tidak minta musibah, tetapi jika musibah datang, kerana namanya sudah dunia. Dunia ini ujian datang, musibah datang. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana setiap musibah itu ianya menjadi sarana kebahagiaan, menjadi sarana ketenangan, menjadi asbab kebahagiaan, asbab kejayaan, asbab kegembiraan yang hakiki untuk kita di dunia dan di hari akhirat. Bahagia sebenar-benarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mencapai hal-hal tersebut, seseorang itu perlu lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mencapai puncak kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan puncak kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tenggelamnya hati seseorang itu di dalam percintaannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga dia menafikan kehebatan diri dia kerana dia nampak kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menafikan kebagusan dirinya dan dia menyaksikan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berpaling daripada tipu daya dunia ini dan segala gemerlapannya, dan hatinya menyaksikan kepada kehidupan yang hakiki, hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kebahagiaan hakiki, kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang sebenar, kerana di sana kita akan dapat berjumpa dengan Allah dan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu hanya berlaku apabila seseorang itu dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk mencapai segala kegembiraan dan kebahagiaan tersebut, maka di dunia ini adalah jambatannya.
Dan dalam jambatan ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pelbagai macam jenis ujian. Oleh kerana itu manusia jangan hairan, jangan pelik kenapa dia sentiasa ditimpa ujian bertubi-tubi kepadanya. Ketahuilah bahawa setiap ujian tersebut meninggikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia bersabar, apabila dia reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang melalui di kawasan perkuburan dan beliau melihat ada seorang wanita yang sedang menangis di tepi perkuburan tersebut. Ya. Rupanya wanita tersebut baru kematian anak kecilnya. Ya. Maka Rasulullah daripada belakang melihat perempuan tadi menangis yang agak tinggi suaranya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai fulanah, bersabarlah hatimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wanita tadi boleh jadi dia tengah overwhelmed kesedihan, ya, kerana peninggalan kerana kematian anaknya. Maka dia mengatakan bahawa pergilah, kamu tidak tahu apa kesusahan yang aku sedang hadapi sekarang. Pergilah, kamu tak alami apa yang aku alami. Sebenarnya wanita tadi dia orang Islam, cuma dia tidak perasan yang menegur dia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah tak berlalu daripada situ dan peristiwa itu ada dilihat oleh sahabat yang lain. Maka sahabat tadi bergegas kepada wanita tua tadi mengatakan, wahai fulanah, yang menegur kamu tadi itu adalah Rasulullah SAW. Maka mendengar yang sedemikian terperanjat wanita tadi. Rupanya dia sedang tadi tu dia dinasihati oleh baginda Rasulullah SAW. Maka wanita tadi terus meluru ke Masjid Nabawi dan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau minta maaf terhadap apa yang dia ungkapkan sebentar tadi kerana dia tidak sedar, dia tak perasan bahawa rupanya baginda Nabi SAW yang menegur dia daripada belakang. Maka Rasulullah SAW memberi nasihat kepadanya, innamas sabru indas sadamatil ula. Innamas sabru indas sadamatil ula. Hanya sahaja sesungguhnya kesabaran yang hakiki adalah pada reaksi yang pertama, pada respon yang pertama. Indas sadamatil ula, pada tamparan yang pertama ataupun pada pukulan yang pertama. Maksudnya kesabaran itu adalah sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila pertama sekali dia dapat tahu tentang musibah yang sedang menimpanya. Apabila pukulan yang pertama, maksudnya ketika musibah pertama sekali menimpa dia, pada awal-awal menimpa dia, hatinya sudah pun siap untuk reda dengan apa saja ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sudah disiapkan dengan makna ketabahan. Jadi apabila so any calamity that first to hit you, you bear with your heart. You have forbearance into your heart. Kita ada manusia ada ketabahan, ada kecekalan yang siap. Maksudnya dia faham dunia ni tempat ujian dan dia minta Allah Taala jauhkan ujian musibah daripada dia. Tapi jika musibah hit dia, jadi hati yang sudah siap tawakal kepada Allah, hati yang sudah siap bergantung kepada Allah, hati yang sudah siap bersandar kepada Allah Subhanahu Taala, dia tidak akan cepat melenting. Dia tidak akan cepat melenting lah. Tak cepat panas baran, tak cepat panas baran, dan tak cepat out of control, tak cepat out of control. Tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itu teguran Nabi SAW kepada wanita tadi, ingin menyatakan bahawa apabila Rasulullah menegur dia tadi, menasihati dia supaya bersabar, dan dia memberi respon yang begitu tidak elok kepada Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya hatinya itu masih tak dapat nak terima keadaan, tak dapat nak terima kenyataan, ya, tak dapat nak bersabar. Sampai Rasulullah tegur dan nasihat dia pun, dia seolah-olah menangkis, denial dan sebagainya. Dan perkara itulah dinasihati oleh Rasulullah. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa maksud daripada hadis ini ialah pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna dalam kesabaran itu adalah apabila kita memberikan respon yang terbaik pada dalam keadaan yang spontan, musibah terkena kita, ujian datang kepada kita, ataupun pada mula-mula berita tentang musibah ataupun ujian itu datang kepada kita, terus hati kita dah siap untuk nak bergantung kepada Allah, dan terus kita mengatakan Alhamdulillah. Jadi seseorang yang sentiasa dalam keadaan on the move, sentiasa lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya diteguhkan, hatinya dipersiapkan. Hatinya tidak meletakkan sebarang harapan kepada makhluk, tapi harapannya segalanya diletakkan kepada yang maha kuat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Segala expectation dia tidak menghalakan kepada makhluk, tetapi dia menghalakan kepada Khalik. Maka apa yang dia expect datang daripada Khalik. Ya. Dan apa saja yang datang daripada Khalik, dia mengetahui itu adalah kebaikan untuk dirinya. Kerana Allah yang pilih perkara tersebut untuk datang menimpa kita. Walaupun perkataannya menimpa, tetapi sebenarnya ia adalah hadiah daripada Allah. Sebab itu kalau kita baca hadis, ya, kita akan dapati rupanya musibah yang datang kepada manusia di dunia ini, kepada orang Islam, ini adalah hadiah. Hadiah yang besar. Ya. Ini tak berlaku kepada orang kafir. Orang kafir, musibah datang kepadanya memang musibah. Tapi musibah yang datang kepada orang Islam, hakikat di sebalik musibah itu sebenarnya bukan musibah, tetapi adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik hadiah itu ada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada meningkatkan pahala di dalam buku catatan amalannya apabila dia bersabar dan reda, dan di dalam hadiah tersebut ada peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan hadis berkenaan dengan hadis tadi, kerana seseorang yang selepas after some time, lepas dia kena musibah, ya, baru dia dapat bersabar, ya, itu bukan sesuatu yang luar biasa, ya. Itu bukan sesuatu kesempurnaan kepada hati tersebut. Kerana hati bila dah lama-lama dia akan mellow, dia akan mula dapat menerima kenyataan. Pada awalnya musibah datang, dia mungkin meronta-ronta, menjerit-jerit dan sebagainya, dia melenting, ya. Tapi bila dah lama-lama, maka dia mula dapat terima kenyataan, kan? Dia dapat terima kenyataan bahawa dia perlu bersabar, ya. Maka itu bukan kesempurnaan hati yang kita inginkan. Kita inginkan hati yang bila-bila sahaja, anytime, kalau mana-mana musibah datang menimpa, kita minta Allah Ta'ala jauhkan. Tapi jika Allah SWT datangkan, hati kita sudah siap untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk menghadapi reaksi yang pertama, untuk memberikan respon yang terbaik apabila datang sesuatu perkara yang mendadak kepada kita, suatu perkara yang spontan. Maka kesempurnaan sabar, kesempurnaan hati tersebut untuk orang yang lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah hati itu tetap bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap apa yang menimpa dia. Ya. Instead of dia menjerit-jerit, instead of dia mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati dia berterima kasih kepada Allah, hati dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia melihat Allah masih memberi sesuatu yang kecil kepada dia. Ramai orang lagi yang dapat ujian yang lebih besar, ramai orang lagi yang dapat musibah yang lebih hebat. Allah masih datangkan musibah yang kecil kepada saya. Maka dia masih
melihat banyak lagi ruang untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melihat banyak lagi nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada dia yang dia pun tak habis lagi nak bersyukur. Tak sampai lagi makna kesyukuran yang sebenar terhadap berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Maka dia fokus kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kesempurnaan sabar, dan ini yang kita ingin usahakan pada hati kita. Kita ingin usahakan pada hati kita, ya. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani mengatakan hadis ini menganjurkan supaya manusia itu sentiasa mendidik hatinya untuk menerima ketetapan Allah SWT dan meyakini bahawa segala yang berlaku di atas dunia ini berlaku dengan kekuasaan Allah, berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kana Allah wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah Taala kehendaki untuk berlaku, dia pasti berlaku di dunia ini. Dia pasti berlaku kepada diri kita. Dan apa yang Allah SWT tidak mengingini untuk perkara itu berlaku, perkara itu tidak akan berlaku kepada kita. Walaupun kita cuba berusaha menginginkannya, tapi kalau Allah tak izinkan ianya berlaku kepada kita, maka wa ma lam yasha lam yakun, dia tidak akan terjadi. Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa segala apa perkara yang terlepas daripada kamu, walaupun kamu dah berusaha untuk mendapatkannya, tetapi kamu terlepas daripada mendapatkannya, sebenarnya daripada awal lagi Allah Subhanahu Taala sudah menetapkan yang perkara itu memang bukan untuk kamu. Perkara itu memang bukan ditentukan untuk kamu. Kita rasa macam benda tu dah sipi-sipi lagi kita nak dapat. Benda tu sikit lagi kita nak memilikinya. Sikit lagi benda tu nak berada dalam pemilikan kita. Sikit lagi kita nak raih perkara tersebut. Kita dah rasa benda tu dah macam milik kita dah pun. Tetapi tiba-tiba kita terlepas daripadanya. Sebenarnya Allah SWT yang daripada awal tentukan. Memang Allah lah yang design alam ni daripada awal lagi, yang perkara itu memang bukan untuk kita dan kita memang bukan untuk perkara tersebut. Ya. Maka apabila manusia faham tentang konsep takdir tersebut, maka hatinya sentiasa berserah kepada Allah dan hatinya merasa gembira kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja situasi yang berlaku kepadanya, maka dia lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sahaja yang datang kepada kita, apa yang datang manfaat kepada kita, maka memang perkara itu Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan. Ya. Jadi apabila kita faham perkara tersebut, maka kita jangan angkuh kalau perkara itu datang, kerana wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah Taala berfirman, apa saja nikmat yang datang kepada kamu, maka ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan kerana kehebatan kamu, bukan kerana kebagusan manusia, tapi kerana kesempurnaan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Ya. Jadi hati kita tidak angkuh. Kita menafikan keakuan diri kita. Ya. Kita jangan merasa ta'ajub dengan diri kita. Ya. Dalam masa yang sama, hadis tadi juga mengajarkan supaya manusia jangan berputus dan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berputus asa. Ya. Jangan berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan merasa angkuh dan jangan pula berputus asa. Jangan berpatah harap. Kenapa? Kerana semuanya in the good hands. Siapa yang aturkan alam ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tadbir alam ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memerintah alam ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menetapkan rezeki untuk kita dan siapakah yang mengagih-agihkannya? Allah Subhanahu Wa Taala. So we are in the good hand. Kan pepatah bahasa English. Maksudnya kalau kita berada dalam satu situasi, kan, siapa yang kita bersama dengan siapa, kita bersama dengan tim yang mana. Bila tim tu okey, tim itu kuat, ya, syarikat itu kuat, dan orang yang pimpin kita itu kuat, ya, pepatah bahasa English kan itu, don't worry, you are in the good hands. So orang Islam dia kena faham bahawa apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, we are in the good hands. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pelbagai macam cara untuk nak tinggikan darjat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana itu baginda tidak pernah mempertikaikan apa saja musibah yang datang daripada Allah SWT
yang menimpa ke atas dirinya. Sungguh pun baginda adalah Habibullah, kekasih Allah SWT. Kenapa? Kerana Nabi SAW tahu perkara ini semua hadiah daripada Allah SWT. Dan itu hanya berlaku di dunia ini sahaja. Kan? Musibah yang datang dan apabila manusia bersabar dapat pahala. Itu hanya berlaku di dunia sahaja. Kerana bila seseorang itu kembali ke akhirat, apa saja kesusahan di hari akhirat, dia dah tak dapat pahala. Kesusahan dia beribu-ribu tahun di alam barzakh, dia dah tak dapat pahala. Kesusahan dia di padang mahsyar, dia bersabar macam mana pun, dia reda macam mana pun di padang mahsyar dengan kesusahan, panas dan sebagainya, dia tidak mendapat lagi pahala. Musibah yang manusia bersabar dengannya dan dia dapat ganjaran pahala dan dia dapat manfaat daripada pahala tersebut dengan izin Allah hanya berlaku di dunia ini. Sementara kita sedang melintas jambatan ini. Ya. Jadi hati kita kena lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, tapi jadikan hati kita berjumpa dengan Allah di dunia ini. Kita mengetahui bahawa segala-galanya di dalam kekuasaan Allah dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia maha bijaksana. Apabila dia mentadbir untuk kita, dia mentadbir dengan kasih sayang. Apabila Allah SWT mentadbir kita, memerintah kita, Allah SWT dengan pemerintahannya yang diliputi dan diselubungi dengan kecintaannya kepada kita, maka manusia jangan sekali-kali bersangka buruk kepada Allah SWT. Ya. Pada suatu ketika dahulu, ya, sebuah kisah. Mana seorang raja, ya, di kota Balkh, sebuah kota dekat Khurasan, ya, bernama Balkh. Seorang raja yang asalnya hidup lalai, banyak berpoya-poya, tapi akhirnya beliau mendapat hidayah. Bagaimana beliau dapat hidayah? Bagaimana beliau mula berubah daripada kehidupannya yang penuh dengan kelalaian. Ya. Maka pada suatu malam beliau duduk di atas balkoni ataupun koridor biliknya, di bilik atas. Dan beliau nampak ada orang sedang berjalan. Ada orang sedang berjalan di atas atap istana. Jadi dia pelik, macam mana orang ini boleh tembus masuk ke istana? Dan bukan sahaja tembus ke istana, berada di atas atap istana. Ya. Maka tuanku raja ini namanya Ibrahim bin Adham. Ya. Maka dia bertanya kepada lelaki tadi, apa yang kamu buat di atas atap istana aku? Dan macam mana kamu boleh tembus ke sini? Maka lelaki tadi mengatakan, aku sedang mencari unta aku yang hilang. Unta aku hilang dan aku sedang mencarinya di atas sini. Kata, pelik kamu ini. Bagaimana kamu mencari unta di atas atap istanaku? Adakah boleh ada unta di atas atap ini? Ya. Maka lelaki tadi mengatakan, sebenarnya tuanku lebih pelik lagi. Tuanku inginkan Allah, tuanku ingin mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuanku masih berada dalam keadaan yang banyak mengundang kelalaian kepada tuanku. Ya. Maka kemudian lelaki tadi hilang daripada pandangan. Wallahu alam, siapakah lelaki tadi? Tiba-tiba hilang daripada pandangan dan Syekh Ibrahim bin Adham malam tersebut tidak dapat tidur. Kerana sebenarnya beliau sudah pun tersentak untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala sebelum itu lagi. Kisah Syekh Ibrahim bin Adham ni banyak peringkat. Ya. Kita sebelum tu Syekh Ibrahim bin Adham sebenarnya dapat sentakan yang pertama itu sebenarnya di pasar. Ketika beliau berjalan di pasar, beliau mendengar ada orang yang memberi teguran berkenaan dengan kehidupan dunia dan realiti kehidupan di akhirat. Hatinya sudah tersentak pada ketika itu untuk nak mencari Allah. Tetapi ketika itu masih belum ada urge yang kuat dalam diri dia. Belum ada motivasi yang kuat. Tetapi entah daripada mana lelaki ini Allah SWT datangkan dan perkataan daripada lelaki itu betul-betul strike.
Syekh Ibrahim bin Adham. Kata bagaimana kamu nak mencari Allah tetapi kamu masih berada dalam takut kamu yang lama. Maka Syekh Ibrahim bin Adham telah memikirkan dengan masak, maka kalau aku terus dalam keadaan begini, aku mendapati secara individu aku sukar untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku? Beliau telah buat keputusan untuk meletak jawatannya sebagai raja, dan beliau telah turun takhta untuk serahkan kepada orang lain, dan beliau telah hidup berkelana mencari para masyayikh. Ya, beliau turunkan kedudukan beliau sebagai rakyat jelata supaya beliau boleh bertalaki, berguru dengan ramai para ulama, dengan para wali-wali Allah, para masyayikh, sehingga beliau sendiri menjadi ulama. Bahkan beliau menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali sebagai Syekh Ibrahim bin Adham. Ya. Setelah beliau keluar daripada istana, beliau selesa untuk duduk di dalam kawasan hutan, ya, menyendiri, dan beliau sendiri yang jahit, beliau yang cari makanan sendiri, beliau jahit pakaian beliau sendiri. Ya. Dan pernah ada ahli keluarganya datang rombongan untuk pujuk balik Syekh Ibrahim bin Adham untuk terima balik pemerintahan, tampuk pemerintahan, supaya tanah jajahan dia semua dapat kembali semula kepada dia supaya dia dapat memerintah. Maka Syekh Ibrahim bin Adham telah menolaknya. Syekh Ibrahim mengatakan kerajaan yang dimiliki sekarang adalah lebih baik lagi. Ya. Itu kerajaan yang hebat. Hati yang sentiasa bersama Allah SWT, ini adalah istana kerajaan yang hebat. Ya. Kerana hati kita, kalbu kita adalah umpama istana. Ya. Dan walaupun Syekh Ibrahim bin Adham duduk dalam hutan, tapi beliau sentiasa masuk di dalam kota untuk mengajar ilmu dan untuk berdakwah. Ya. Ini kehidupan para wali Allah SWT. Mereka apabila mereka duduk nak mengasingkan diri, mereka tak terus tinggalkan masyarakat. Mereka akan terus bimbing masyarakat. Jadi Syekh Ibrahim bin Adham akan berulang-alik untuk masuk ke dalam kota Balkh, kota yang dahulunya beliau adalah tuanku raja, tapi selepas beliau berkelana sehingga beliau menjadi ulama, beliau kembali sekarang bukan sebagai raja tetapi sebagai ulama yang memimpin masyarakatnya. Dan beliau, satu majlis beliau di Balkh akan dihadiri oleh ribuan manusia untuk datang menadah kitab untuk mengaji ilmu daripada Syekh Ibrahim bin Adham. Kisah ini bukan bermakna kita nak menggesa siapa yang berada di atas takhta untuk turun takhta untuk mencari Allah. Bukan nak menggesa sesiapa yang berada di dalam kekayaannya untuk turun daripada kekayaannya untuk jadi miskin untuk mencari Allah Subhanahu Taala. Tidak. Ya. Kisah-kisah yang seperti ini adalah untuk sebagai motivasi dalaman kepada kita bahawa seseorang yang hendak mencari Allah Subhanahu Taala, dia kena keluar daripada comfort zone dia. Maksudnya dia kena mujahadah. Dia kena luangkan masa dia kena peruntukkan masa dia kena luangkan tenaga dia. Ya, dia kena keluarkan jerih payah dia. Ya, untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Syekh Ibrahim bin Adham telah mencapainya, dan untuk dia dapatkan kerajaan zahir, maka dia boleh, kerana memang keluarganya sudah tawarkan dia semula. Tetapi dia telah menemui keterangan hati yang sangat hebat. Keterangan hati yang sangat hebat. Yang kalau beliau nak terima balik pun tidak pun mengganggu. Kehidupan beliau sebagai wali Allah tidak menggugat kewalian tersebut. Walaupun sudah menjadi wali, tidak menjadi masalah untuk raja menjadi wali. Tetapi beliau nampak kehidupan beliau adalah lebih selesa dalam keadaan sedemikian. Tidak ada masalah. Di sini bukan masalah menjadi raja atau tidak menjadi raja, kerana Nabi Sulaiman pun menjadi raja. Kan? Masalah di sini, seseorang yang nak tunjukkan kesungguhan untuk dia berubah, untuk dapatkan sesuatu yang mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sanggup untuk menjalani apa sahaja perkara yang dapat meningkatkan kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan meningkatkan makna dirinya sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Maka itu adalah kisah Syekh Ibrahim bin Adham, seorang yang berasal daripada ialah keluarga bangsawan,
orang yang hidup dalam istana, tetapi beliau sanggup untuk bermujahadah, mencari Allah Subhanahu Wa Taala, berlari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kan lagi kita, yang kita tidak berada dalam istana. Kalau kita sendiri berada dalam istana, mungkin kita berada dalam satu benteng yang sukar untuk kita nak lepasi kehidupan yang seperti itu. Tetapi apa yang Allah SWT pemudahkan kepada kita, sama ada kita berada dalam tembok istana ataupun luar tembok istana, maka Allah SWT masih memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mencari Allah, sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Syurga dunia ini adalah apabila hati kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang sentiasa mempertikaikan Allah SWT kerana ujian-ujian yang datang kepadanya, itu bermakna kurangnya pengenalannya kepada Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari dalam hikamnya. Ya, seseorang yang mempertikaikan takdir, merungut-rungut dengan musibah yang datang kepadanya, adalah menunjukkan dia tidak mencapai lagi kadar mengenal Allah yang sepatutnya. Kerana seseorang yang walaupun dia berada pada minimum kadar mengenal Allah, pasti dia tidak akan lagi merungut-rungut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. At least dia akan bersabar. Bersabar adalah at least. Dan yang lebih tinggi adalah dia reda dengan keadaan tersebut. Dia reda dengan ujian tersebut. Kerana itu reda adalah lebih tinggi daripada sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah untuk terus lari menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa sebelum kita menghadap Allah di hari akhirat, kita perlu berusaha di atas dunia ini untuk hati kita menghadap kepadanya dengan sebenar-benar tawajuh, dengan hati yang benar-benar fokus kepada Allah, hati yang benar-benar bergantung dan bersandar harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah Taala kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.